أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri bacaan kitab ringkasan Riyadhus Salihin karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang diambil daripada kitab asal kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. InsyaAllah muslimin muslimat mata Allah sekalian, insyaAllah dengan bacaan kita daripada hadis-hadis Nabi SAW melalui kitab ringkasan Riyadhus Salihin ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan juga panduan dalam kehidupan kita, dalam kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, insya-Allah. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, sebelum kita membaca hadis-hadis Nabi dalam kitab ringkasan Riyadhus Salihin ini, suka seperti mana biasa untuk saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat di mata Allah sekalian untuk sama-sama ikuti kami di YouTube channel TV MAMBS. Boleh subscribe kami di situ, insya-Allah. Sama-sama kita mengambil saham, dan boleh juga untuk bersama-sama ikuti kami di Facebook page Masjid Al-Muktafi Bilasyah, dan juga boleh ikuti kami di Instagram di Instagram mambs.kt, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan adanya media-media masa yang disediakan oleh Masjid Mutafi Bilasyah ini, dapat kita mengambil manfaat daripada video-video yang disediakan, insya-Allah. Insya-Allah pada kali ini kita masuk kepada muka surat, pada hadis yang seterusnya pada muka surat 16, dan kita masih lagi dalam bab berkaitan dengan ar-raja', iaitu kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kata pengarang Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في سبي أخذته فألزقته ببطنها فألضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. Maksudnya, pernah sekumpulan tawanan dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang tawanan wanita berjalan dengan pantas. Tiba-tiba dia menemui seorang bayi kecil, yakni anaknya yang hilang, dalam kumpulan tawanan itu. Lalu dia mendukung, memeluk dan menyusukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada pandangan kalian, adakah wanita ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api neraka? Adakah wanita ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api? Kami menjawab, tidak demi Allah. Baginda bersabda, Allah lebih kasih terhadap para hambanya melebihi wanita tersebut terhadap anaknya. Qala kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, hadis baginda pada kali ini yang kita baca membawakan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahawa Nabi menyatakan, Nabi membawa satu perumpamaan yang mana seorang wanita yang kehilangan anak, seorang wanita yang kehilangan anak, yang berlaku di hadapan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang kehilangan anak, dan apabila dia menemui anaknya, lalu dia memeluk, mendukung dan menyusukan anaknya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
bertanyakan kepada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah kalian menyangka bahawa wanita tersebut akan mencampakkan anaknya ke dalam api? Lalu sahabat baginda menyatakan bahawa sudah tentu tidak ya Rasulullah. Disebabkan apa? Disebabkan wanita itu sayang kasihnya dia kepada anaknya. Tidak akan sesekali dia akan mencampakkan anaknya ke dalam api neraka, ke dalam api. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, kasih sayang Allah itu melebihi sifat yang ada pada wanita tersebut. Ini gambaran yang dibawakan, yang ingin dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang mana menunjukkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih kepada kasihnya ibu kepada anaknya. Kalau ibu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang berlaku ini, seorang ibu yang hilang anaknya, hilang ni, kalau hilang anak memanglah tak, kalau kita sendiri pun kalau kita hilang anak, sudah pasti kita tak boleh nak buat kerja benda. Tak, kita akan cari anak kita. Bila berjumpa dengan anak kita, kita akan peluk, kita akan cium dia. Kalaulah ibu yang masih menyusukan anak, bila bertemu dengan anak, sudah pasti anak itu dalam keadaan yang lapar, sudah pasti dia akan memberi susunya kepada anak tersebut. Begitulah kata Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, kata Nabi, lebih daripada sifat yang ada pada perempuan tu lagi. Lebih lagi, maknanya nak dibandingkan kasih seorang ibu kepada anak, kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya lebih lagi. Tak, kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni, ya Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih sangat kasih. Kalau kita lihat kepada tubuh badan kita, kepada kehidupan kita, betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah memberikan berbagai-bagai nikmat kepada kita. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni, belum pasti kita boleh membayarnya. Kalau dengan wang ringgit, sudah pasti kita tak boleh nak bayar. Apatah lagi dengan apa yang ada atas muka bumi ni, tidak boleh nak dibayar dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sangat kasih dan sangat sayang kepada hamba-Nya. Tapi sayang, kadang-kadang hamba-Nya tidak mengasihi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengasihi hamba-hambanya. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala amat mengasihi kita, amat menyayangi kita. Disebabkan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai-bagai nikmat. Bahkan untuk kehidupan kita atas muka bumi ni, Allah bagi panduan kepada kita. Allah tak biarkan kita, Allah tidak biarkan kita atas muka bumi ni hidup begitu saja. Allah bagi panduan. Allah bagi panduan melalui Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah utuskan Nabi SAW untuk mengajar kita bagaimana cara untuk kita hidup atas muka bumi Allah. Subhanallah, sayangnya Allah pada kita, kasihnya Allah pada kita sampai ke tahap itu sekali. Jadi bila kita tahu bahawa Allah itu sayang pada kita, Allah itu kasih pada kita, perlu kepada kita untuk kita lebih lagi mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Iaitu dengan cara kita beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi SAW, dan kita patuh kepada segala arahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita patuh dan kita jaga setiap arahan dan apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat, kita lakukan dengan sebaik yang mungkin. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kita buat, kita jauhkan dan kita tinggalkan. Jangan sekali-kali kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab apa? Sebab Allah sayang pada kita, sehingga kan Allah menyediakan satu tempat
yang mana tempat yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita bagi orang yang betul-betul ikhlas dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dia. Jadi muslimin muslimat mata Allah sekalian, daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan, meningkatkan perasaan kasih dan sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperteguhkan keimanan kita kepada Allah, dengan kita memperbanyakkan ingatan kita kepada Allah, dengan kita memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan berzikir, banyakkan kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah bila Allah kita sentiasa mengingati Allah, sudah pasti Allah akan sentiasa ingat pada kita, dan sudah pasti Allah akan memberi pertolongan kepada kita insya-Allah. Jadi insya-Allah muslimin muslimat mata Allah sekalian, cukup sekadar itu untuk kali ini bacaan hadis daripada kitab ringkasan Riyadhus Shalihin. InsyaAllah bertemu lagi kita pada masa yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.